Datuk sedar tak selepas saja Najib dijatuhkan hukuman penjara, saya rasa tak sampai sebulan keputusan membubarkan parlimen dia dibuat. Adakah dengan memenjarakan Najib itu, dengan Perdana Menteri ataupun kerajaan ketika itu mengharapkan mereka ni akan menang usaha? Dan kenapa? Saya masih ada lagi tindakan mahkamah kat atas saya. Saya ada court injunction. Itu tajuk sudah masuk dalam court injunction. Baik. Kalau saya sebut malam ni, bukan saya je yang kena court injunction, kena contempt of court, dengan NR Channel kena sekali. Baik. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu soalan itu. Okey, Datuk sebut tadi nama-nama ini. Kenapa Zahid Hamidi disalahkan? Sampai itu sebabnya. Sebenarnya, kalaulah macam contohnya bekas Ketua Penerangan UMNO, Syarif Hamdan, dia sepatutnya dia tak boleh meletakkan beban kesalahan kepada Datuk Zahid seorang. Kita masuk dalam pilihan raya sebagai satu pasukan. KJ dulu sebut baru dia sambut. Ianya sepatutnya menjadi collective responsibility. Betul. Tanggungjawab bersama. Ianya juga boleh dipersalahkan ke atas Ketua Penerangan UMNO. Dah tahu kau tu naib Ketua Pemuda. Ketua Penerangan lagi. Nak diterima jawatan Ketua Penerangan tu kenapa? Ketua Penerangan bukan satu jawatan yang kecil. Kamu adalah nadi penerangan parti tu. Dan dalam keadaan dia pegang jawatan Ketua Penerangan, dia terima pula sebagai pengarah ekonomi Perdana Menteri. Itu jawatan sepenuh masa. Macam mana kamu nak jalankan ketiga-tiga amanah ni dengan baik? Sudah pasti akan ada yang tercecer. Bila yang dikejar tak dapat, yang dikendung akan kececeran. Jadi benda ni, kalau misalnya dia lihat benda ni, meletakkan kepentingan parti mengatasi segala-galanya, mengatasi kepentingan peribadi, mengatasi kepentingan nak terus kekal menjadi Perdana Menteri, nak terus kekal menjadi Menteri-Menteri Kabinet, nak terus kekal menjadi pengarah ekonomi Perdana Menteri, nak terus kekal menjadi pegawai-pegawai Perdana Menteri dan Menteri-Menteri. Kalau semua orang meletakkan kepentingan parti itu mengatasi kepentingan peribadi, hari ini kita tak perlu berkongsi kuasa. Tetapi kita kena terima hakikat, setiap sesuatu yang berlaku di atas kehendak Allah Ta'ala, sudah pasti ada hikmah di sebaliknya. Amin. Jadi kita belajarlah melalui kesilapan kita yang lepas. Kalau kita tengok yang belakang banyak sangat pun tak guna. Let's move forward. Ada setengah-setengah orang cakap, dulu kau kata Anwar Ibrahim macam ni. Saya masih tak berganjak daripada apa yang saya katakan sebelum pilihan raya. Dan saya mau melihat parti saya menang secara bersendirian. Dan kita memerintah secara bersendirian. Tetapi, setelah kita berusaha, last kali rakyat memilih untuk tidak membenarkan sesiapa juga membentuk kerajaan. Dan bila Kebawah Tuanku memutuskan supaya minta PN bekerjasama dengan PH dan PN menolaknya, akhirnya Kebawah Tuanku menitahkan supaya Barisan Nasional bekerjasama dengan PH nak bentuk kerajaan. Dan sebagai sebuah parti yang selama hari ini mendukung institusi diraja, takkan kita nak menolak. Dan bagi kita sebenarnya bekerjasama dengan PH in long run, untuk jangka masa panjang, ianya menguntungkan kita. Kerana selama hari ini kita hanya bergantung kepada kekuatan fixed deposit kita orang Melayu. Kita gagal untuk menarik sokongan masyarakat bukan Melayu. Dan ini menyebabkan kita tidak inklusif. Ini menyebabkan parti kita ni dilihat macam menjaga bumi putera saja. Dengan gandingan baru hari ini, Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO yang mempunyai keahlian di kalangan orang Melayu paling ramai di Malaysia, dengan Pakatan Harapan yang mendapat sokongan majoriti orang bukan Melayu di Malaysia. Cuba bayangkan gandingan dua pihak ini. Pihak yang mewakili orang Melayu campur dengan pihak yang mewakili bukan Melayu. Mereka bekerjasama. Apa cabaran yang kita tak boleh lalui? Baik, Dok. Bila Datuk sebut tentang titah tuanku, apabila terhasilnya kerajaan ini hasil daripada apa yang tuanku titahkan. Pembenci UMNO terutamanya, pembenci kepimpinan tentu sekali,
sudah melontarkan kononnya UMNO sudah menjual maruah kepada DAP. UMNO sudah bersama dengan DAP. Adakah benar orang Melayu marah dengan apa yang sedang berlaku ini? Ataupun Datuk ada pandangan, sisi pandang lain yang berbeza? Bagi saya tidak takut orang Melayu akan menghukum UMNO kerana pendirian DAP selepas UMNO bekerjasama dengan DAP. Ini saya tak bimbang. Kerana saya yakin UMNO tidak macam PAS, tidak macam Bersatu. Ketika Bersatu bersama dengan DAP, mereka dijinakkan oleh DAP. Ketika PAS bersama dengan DAP, mereka juga dijinakkan oleh DAP. Mereka tak boleh kawal DAP. Tetapi saya yakin DAP hari ini adalah DAP yang berbeza dengan dulu. DAP hari ini lebih pragmatik. DAP hari ini sudah berubah jauh. DAP hari ini sudah muhasabah diri. Mereka dah pernah merasa hilang kuasa. Nanti orang cakap Datuk jadi jurucakap DAP. Tak kira lah. Saya tak peduli apa. Bagi saya, apa yang benar, saya kena cakap. Saya tak takut orang hukum UMNO kerana pendirian DAP selepas bersama dengan UMNO. Saya tak takut. Yang saya takut kalau orang menghukum UMNO kerana apa yang DAP buat dulu. Kerana apa yang digambarkan DAP dulu ketika dia bersama dengan Bersatu, ketika dia bersama dengan PAS. Saya yakin hari ini DAP, mereka akan fikir 10 kali sebelum berkata-kata. Kerana akibat daripada terlajak kata, mereka dah dapat kesan dia kehilangan kerajaan selepas 22 bulan memerintah. Akibat daripada keterlanjuran perbuatan menyebabkan ada kebencian bukan setakat di kalangan orang Melayu, tetapi di kalangan orang Melayu yang bersama dalam Pakatan Harapan yang menyebabkan berlakunya pengkhianatan oleh Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan membentuk langkah Sheraton. Sudah pasti DAP pun tidak mahu melihat benda ini berlaku. Saya yakin kerjasama antara UMNO dengan Pakatan Harapan akan menyebabkan DAP lebih menyantuni orang Melayu, lebih menghormati dan bertolak ansur dengan orang Melayu. Dan saya yakin juga kita yang Melayu dalam UMNO yang sebelum ini nampak DAP ni resis, DAP ni anti Melayu. Bila tengok sikap DAP yang dah berubah ni, mereka juga akan nampak DAP dengan perspektif yang berbeza. Tak macam dulu. Baik, UMNO pun bersetuju untuk bersama dengan kerajaan perpaduan ini dengan telah memberi syarat kepada DAP seperti yang disebut oleh Presiden. Itu dalam perjumpaan pertama. Ya. Dalam perjumpaan pertama, Presiden bersama dengan 7 kepimpinan Pakatan Harapan, soalan pertama Presiden UMNO kepada DAP ialah apa pendirian DAP terhadap kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan hak istimewa Melayu, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan DAP melalui Susah Agungnya Anthony Loke mengatakan bahawa DAP sekarang tidak sama dengan DAP dulu. Dan kita menghormati apa saja yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan dan kontrak sosial. Jadi apa lagi yang kita nak? Kita kena mulakan hubungan ini dengan mempercayai. Kita percayalah dulu. Kalau along the way, mereka tiba-tiba berubah. Mereka mula besar kepala. Maka kena bersedia. UMNO mungkin menarik diri daripada kerajaan ini. Dan tidak mustahil UMNO mungkin digantikan dengan PAS. Kalau DAP mau melihat mereka dikecam oleh penyokong-penyokong mereka, bila bekerjasama dengan PAS, silakan. Itu sebab saya begitu yakin bahawa perhubungan ini kemungkinan besar. Ianya adalah hubungan jangka panjang, bukan hubungan jangka pendek. Kerana saya yakin DAP akan berubah. Bukan kita yang mengubah mereka. Pengalaman mereka itu mengajar mereka. 22 bulan. Ya.